Misi Do or Die, jahanamkan demokrasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak wujudnya konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, namun menegaskan ia sebagai tidak berasas. Sebaliknya, Perdana Menteri meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang ingin berkomplot menjatuhkan kerajaan. Beliau berkata gabungan 4 parti politik utama Pakatan Harapan, PH, Barisan Nasional, BN, Gabungan Parti Sarawak, GPS dan Gabungan Rakyat Sabah, GRS adalah cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot menjatuhkan kerajaan selain sudah menyatakan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Komplot ada tetapi tidak ada asasnya. Kita tumpu kerja. Kalau dia pengkomplot tak ada komplot, dia kerja apa? Maknanya dia jalankan tugas dia, setiap bulan dia ada strategi. Jadi kita tumpu kerja dan jangan layan pengigau-pengigau ini. Katanya ketika ditemui selepas menyempurnakan sambutan Hari Pekerja 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC 1 Mei lalu. Sebuah portal berita sebelum ini melaporkan wujud usaha menggulingkan kerajaan perpaduan selepas beberapa ahli parlimen dari BN didakwa dipujuk individu penting untuk meninggalkan parti mereka dengan mengorbankan kerusi dimenangi. Dengan memetik sumber, portal itu mendedahkan sekurang-kurangnya 12 ahli parlimen BN menjadi sasaran dalam konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Mengulas lanjut, Anwar berkata pentadbirannya ketika ini amat kuat dengan didukung parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Justru beliau meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang sengaja mahu menimbulkan keresahan. Setakat yang kita pantau, keadaan cukup kuat dan yang penting PHBN GPS GRS termasuk yang lain-lain komitmennya cukup jelas, tegas Anwar. Tindakan sesetengah pihak yang didakwa cuba menjatuhkan kerajaan perpaduan dengan memujuk beberapa wakil rakyat Barisan Nasional untuk keluar parti dan bertanding semula atas tiket pembangkang harus dihentikan. Situasi sebegini yang dilihat seperti ingin mengulangi peristiwa hitam langkah Sheraton pada awal tahun 2020 menjadi satu keresahan dan kebimbangan di kalangan rakyat, terutamanya anak muda yang inginkan kestabilan politik dan ekonomi negara. Setiausaha Agung Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Amira Aisyah Abdul Aziz berkata, tindakan itu akan menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan kepada ahli politik sedangkan perkara paling utama adalah kerajaan yang stabil. Tingkah laku seperti ini harus dihentikan. Apabila ia berterusan, semakin ramai orang hilang kepercayaan. Apa yang rakyat Malaysia perlukan sekarang ialah kerajaan yang stabil, lakukan untuk ekonomi negara dan rakyat, katanya di petik media. Sejak akhir-akhir ini terdapat kabar angin mengenai cubaan untuk menyingkirkan Perdana Menteri 5 bulan selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Difahamkan beberapa ahli parlimen BN kini dipujuk oleh individu tertentu agar mengambil bahagian dalam misi Do or Die untuk keluar parti dan sanggup mengorbankan kerusi mereka. Untuk makluman penonton, di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti, mana-mana ahli parlimen yang meletak jawatan atau berhenti menjadi ahli parti akan kehilangan kerusi di Dewan Rakyat sekaligus mencetuskan pilihan raya kecil. Setiap rakyat Malaysia mesti sedar bahawa negara berhadapan pelbagai cabaran, isu dan masalah daripada ekonomi dan sosial hingga politik untuk ditangani secara holistik serta bersama dengan melupakan sementara ideologi politik berbeza. Segala perkara memerlukan penyelesaian hanya boleh dilakukan dengan kehadiran atau pembabitan bersama semua pemegang taruh sebagai warga negara bertanggungjawab. Pihak terbabit dalam kerajaan perpaduan hanyalah satu kenderaan diberikan amanah dan kepercayaan untuk melaksanakan fungsi mandatari mereka. Usaha itu tidak akan berjaya jika anggota masyarakat secara keseluruhan, sama ada orang perseorangan, pemimpin kerajaan dan bukan kerajaan serta parti politik di luar kerajaan, gagal atau enggan untuk sama-sama berkongsi peranan masing-masing. Rakyat pelbagai lapisan kini meletakkan harapan agar kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan lebih 140 anggota Dewan Rakyat akan membawa siri pembaharuan amat diperlukan untuk mencapai 3 perkara digariskan, iaitu kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonian. Dalam gambaran lebih besar, semua 222 anggota Dewan Rakyat mempunyai tugas amat berat untuk kita sama-sama melihat Malaysia lebih gemilang namun lain pula jadinya. Diharap kerajaan semasa akan membawa segala inisiatif, program dan dasar yang akan memanfaatkan rakyat jelata dalam setiap aspek kehidupan, sosial, ekonomi dan politik pada era pasca COVID-19 untuk menghadapi cabaran isu keperluan dan kehendak jangka panjang. Bagai bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi, marilah kita sama-sama berkorban untuk melihat kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonian lebih kukuh. Apa yang pasti, misi bodoh Do or Die akan menjahanamkan demokrasi negara yang masih belum pulih sejak pakaiannya dirobek dan diperkosa sejak 3 tahun lalu. Rakyat Malaysia, jom sama-sama kita tolak para pemimpin politik celaka yang membunuh demokrasi negara.